Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. KPDN akan umum skim harga maksimum musim perayaan bagi perayaan Depa Bali pada 6 Isnin depan. Timbalan menterinya berkata kawalan harga itu akan diletakkan pada harga maksimum berdasarkan keperluan barangan asas musim perayaan. Pemantauan harga barang akan dilakukan melibatkan hampir 1,500 premis setiap hari. Mengenai pengapungan harga ayam pula, KPDN komited pastikan tiada pihak termasuk kartel memanipulasinya. Pemantauan berterusan akan dilaksana lebih 2,000 penguatkuasa di seluruh negara. Tindakan akan diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 serta Akta Perlindungan Pengguna. Manakala Akta Persaingan juga akan diguna pakai untuk kawalan harga di peringkat pengeluaran. Bekalan dan harga ayam di Pahang terkawal selepas penghapusan subsidi berkuat kuasa 1 November lalu. Pengarah KPDN Pahang berkata, sehingga semalam tiada kesalahan berkaitan dikesan di kesemua 11 daerah di negeri itu. Purata harga jualan ayam ialah RM6.99 hingga RM9.40 sekilogram. Peniaga juga dilihat bersaing menawarkan harga terbaik kepada pengguna. Operasi bersepadu beras putih tempatan dilanjutkan 2 minggu lagi sehingga 17 November. Ia bertujuan mempergiat operasi terutama di Sabah dan Sarawak untuk bantras penyeludupan ke negara jiran. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan sehingga 1 November 196 premis telah diperiksa. Hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil untuk menjalani PLKN sekiranya ia dilaksanakan pada 2024. Kementerian Pertahanan memaklumkan pelatih akan dipilih mengikut tahun kelahiran tertentu bagi memulakan PLKN 3.0. Manakala had maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga umur 35 tahun. Bagaimanapun, bagi pelatih yang tidak dapat menyertai program berkenaan, boleh memohon penangguhan atas sebab yang dibenarkan. PRK Dun Jepak, 22,761 pemilih dijangka keluar mengundi esok menerusi 14 pusat pengundian membabitkan 45 saluran. Pengerusi SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi akan mencapai 65%. PRK Dun Jepak menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara GPS, PBK dan aspirasi. Tol percuma di Lebuhraya Setiawangsa Pantai SPE selama sebulan. Ia bersempena pembukaannya bermula 11.59 malam ini. Menteri Kejaraya berkata Lebuhraya ini dijangka mampu mengurangkan 30% masalah kesesakan lalu lintas untuk masuk dan keluar dari pusat bandaraya Kuala Lumpur, terutama pada waktu puncak. Lebuhraya SPE melibatkan baki jajaran sepanjang 16.3 km bermula dari Setiawangsa ke Kerinci. Ketua Penerangan Keadilan menegaskan parti itu tidak pernah menjadi ahli kepada sebuah pertubuhan antarabangsa Liberal International. Fahmi berkata penjelasan tersebut perlu dibuat susulan terdapat dakwaan yang mengaitkan parti berkenaan dengan pertubuhan antarabangsa itu. Beliau menegaskan PKR bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin serta mengecam sekeras-kerasnya kekejaman rejim Zionis Israel. Masyarakat orang asli di Kelantan mengutuk kekejaman Israel dan berharap rakyat Palestin segera diberi kebebasan. Ketua Penghulu Orang Asli Kelantan berkata, masyarakat orang asli berdiri teguh di belakang Perdana Menteri untuk terus bersolidariti bersama rakyat Palestin. Sementara itu, lebih RM30,000 sumbangan dana berjaya dikutip pada Himpunan Solidariti dari Galas ke Gaza di Gua Musang. Sementara itu, lebih 1,000 warga UiTM menzahirkan sokongan terhadap Palestin menerusi himpunan di sekitar lingkaran ilmu serta dataran Agora UiTM Skudai. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajarnya, himpunan yang dibuat secara aman itu tanda cakna mahasiswa terhadap kekejaman rejim Zionis Israel. RM1 juta berjaya dikumpul kurang sebulan pelancaran tabung peduli Palestin Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besarnya berkata, orang ramai diseru terus berikan sumbangan mengikut kemampuan sebagai tanda sokongan dan solidariti.
40 individu ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan pelaburan dikenali sebagai Yomax. Pengarah JSJK Bukit Aman berkata ia babitkan kerugian 50.6 juta ringgit. Penahanan dibuat pada 29 hingga 31 Oktober lalu di seluruh negara. 76 kertas siasatan dibuka. 3 lelaki termasuk 2 beranak diberkas kerana dipercayai terlibat kegiatan mengedah dadah sekitar Pulau Pinang. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut berkata, suspek ditahan dalam 2 serbuan up-tapis di Timur Laut dan Barat Daya. Polis merampas 40 bungkusan dadah dipercayai heroin, ganja dan syabu dianggar bernilai lebih RM559,000. Kesemua suspek direman 7 hari. Cubaan seludup 5.77 juta batang rokok tidak bercukai di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang gagal. Pengarah Kastam Pulau Pinang berkata, kesemua rokok yang dirampas pada 26 Oktober lalu dianggar bernilai 4.2 juta ringgit. Rampasan melibatkan 1,832 kotak bertanda mi segera yang mengandungi rokok putih. Dagangan disyaki berasal dari negara barat. Seorang pengurus syarikat penghantaran dan logistik ditahan. Sementara itu, di Johor Bahru, 5 lelaki ditahan disyaki menyeludup rokok tidak bercukai di Bandar Baru Permas Jaya semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan memaklumkan pihaknya merampas 5,100 kartun rokok bernilai RM51,000. Sebuah stor kilang dijadikan tempat penyimpanan dan transit rokok tersebut. Suspek dipercayai aktif lakukan kegiatan itu pada musim perayaan untuk pasaran sekitar Johor Bahru. Di Bukit Kayu Hitam pula, cubaan seludup 40,000 liter diesel bernilai RM142,705 ke negara jiran juga gagal. Pengarah KPDN Kedah berkata, dalam operasi semalam pihaknya menahan pemandu lori dan seorang penjaga stor. Lori bernombor pendaftaran Thailand disita. Sindiket tersebut dipercayai pindahkan diesel ke lori tangki bagi memudahkan urusan rentas sempadan. JPJ Perlis menyita 53 kenderaan dipandu warga asing yang melakukan pelbagai kesalahan jalan raya sepanjang Oktober. Antara kesalahan tidak mempunyai lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Siasatan mendapati kenderaan tersebut kepunyaan rakyat tempatan yang disewakan kepada warga asing terbabit. Seorang kanak-kanak lelaki ditemukan lemas selepas terjatuh ke laut semasa memancing di Jambatan Terapung, Pantai Sungai Lurus, Senggarang, Batu Pahat. Kejadian berlaku pukul 9.15 malam semalam. Komandan Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Rengit berkata, mangsa Muhammad Adam Dani Johan, 10 tahun, dijumpai terdampar di tepi pantai. Mayat ditemui kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Jumlah kes demam denggi meningkat 0.4% kepada 2,272 kes pada Minggu Epidemiologi ke-43. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan berkata tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, mengenai surveillance chikungunya, 4 kes direkodkan. Manakala bagi surveillance Zika, 2,982 sampel darah dan 301 sampel urine telah diambil. Hasil saringan kesemuanya negatif. 7,100 orang banduan dari 4 institusi penjara Perak menerima sumbangan makanan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Perak hari ini. Ia melibatkan Penjara Tapah, Penjara Taiping, Pusat Koreksional Kamunting dan Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah. Majlis itu diadakan sebagai tanda bantuan diberi kepada seluruh rakyat negeri itu tanpa mengira latar belakang. Eskom meneruskan inisiatif membantu menaik taraf sosioekonomi golongan sasar khususnya di kawasan Esun. Inisiatif itu dilaksana menerusi program sosioekonomi Kota Marudu yang menawarkan 3 kursus iaitu kursus kulinari, membaiki telefon bimbit dan kursus jahitan. Seramai 60 peserta menyertai kursus berkenaan. Eskom komited memperkasa penduduk di Esun agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masing-masing. 7,000 unit perumahan mampu milik di bawah projek pembangunan Jepak Jaya disasar untuk dibangunkan dalam jangka masa panjang. Sebagai permulaan, 98 buah rumah dijangka siap penghujung 2025. Jelas Premier Sarawak projek berkenaan bagi menggalakkan masyarakat Bintulu, khususnya Jepak, memiliki rumah pada harga yang berpatutan. Pusat Bersalin Klinik Kesihatan Tekek Pulau Tioman yang dinaik taraf bermula Februari tahun lalu menerima kelahiran bayi pertama pagi tadi.
Ibu berusia 35 tahun menjalani proses bersalin anak ketiga pada usia kandungan 36 minggu 6 hari. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang memaklumkan ibu dan bayinya berada dalam keadaan stabil. Penyaluran maklumat kepada masyarakat setempat di Terengganu terus dipergiat menerusi program Info on Wheels IOW. Sehingga kini 848 hebahan inisiatif kerajaan sudah dilakukan meliputi 90% populasi penduduk Terengganu. Pejabat penerangan daerah akan melaksanakan IOW sekurang-kurangnya 4 kali sebulan menerusi unit bergerak. Sasarannya penduduk terpinggir bandar menerima informasi berkaitan inisiatif yang diperkenal dan isu semasa. Keputusan BNM kekalkan OPR pada 3% dilihat selari indikator ekonomi semasa. Timbalan Menteri Keuangan 1 menangkis pandangan nilai ringgit berpotensi meningkat berbanding dolar Amerika sekiranya OPR dinaikkan. Mengambil kira pertumbuhan turut dipacu permintaan domestik. Keputusan tersebut mampu memberi ruang bernafas khususnya kepada isi rumah dengan kadar keberhutangan yang tinggi. MITI menjangkakan pelaburan langsung asing dari Jepun melebihi 30 bilion ringgit tahun ini. Menterinya berkata sektor swasta di kedua-dua negara menyatakan keyakinan terhadap prospek perniagaan 2023. Sehingga Jun 2,778 projek oleh syarikat Jepun telah dilaksanakan dengan pelaburan berjumlah 91.89 bilion ringgit. Ia mewujudkan 337,758 peluang pekerjaan. Dalam pada itu, MITI turut memaklumkan mahu menjadikan Malaysia sebagai kuasa pertengahan dunia dalam arena perdagangan. Ini membolehkan negara berdagang secara terbuka dengan sebanyak mungkin dan menjadikan Malaysia hub dagang di peringkat antarabangsa. Bagi merealisasikannya, Asia Tenggara perlu memainkan peranan dalam meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat di negara-negara tersebut. Anak syarikat Petronas Suriname ENP-BV umumkan penemuan minyak di Telaga Carigali Roystonia 1 di Blok 52 Suriname. Telaga terletak kira-kira 185 km di luar pesisir pada kedalaman 904 meter. Ia telah digerudi sehingga kedalaman 5,315 meter. Penemuan itu satu perkembangan positif dalam merealisasikan strategi berbeza bagi usaha sama huluan-huluan antarabangsa. Expo Perdagangan Antarabangsa Malaysia ASEAN MASTEC 2024 bakal diadakan pada 23 hingga 26 Januari tahun depan di MITEC Kuala Lumpur. Pameran itu akan mengumpul pelabur, rakan kongsi dan peniaga dari lebih 50 negara. Ia bagi mempromosikan perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dan pelbagai negara. Angka kematian penduduk Palestin akibat serangan berterusan tentera penceroboh Israel di Semenanjung Gaza meningkat kepada 9,061. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 3,760 daripadanya kanak-kanak dan 2,326 wanita. 32,000 yang lain cedera. 2,060 penduduk dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Sementara itu, serangan Zionis Israel turut menyebabkan 135 pegawai perubatan maut dan 25 ambulans musnah. 16 hospital dan 32 pusat penjagaan utama tidak dapat beroperasi selain mengalami kekurangan bahan api. Bekalan asas untuk 2.3 juta penduduk juga semakin berkurangan akibat pengepungan Israel. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.